Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Barakallah. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Azli Al-Fansuri, Jeff Hasbullah, Muhammad Ashraf. Waalaikumsalam. Muhammad Zikri Alif. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Tuan-tuan boleh hadirkan diri. Izzat Isa, Marian Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Barakallah fih. Hayat Ruqiyah Hayat. Masya Allah. Tuan-tuan boleh hadirkan diri. Abdullah Azli Al-Fansuri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya yang hadir. Masya Allah. Daripada semua setiap ceruk. Akram Syahmi. Waalaikumsalam. Ahlan. Ahli. Masya Allah. Insya Allah tuan-tuan boleh hadirkan diri dengan iman dan ihtisab, yakin pada perintah dan yakin pada janji. Mustafa Baka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Haji, Masya Allah. Tuan Haji Mustafa sihat ya? Alhamdulillah. Barakallah fih. Lama tak berjumpa dengan Tuan Haji. Masya Allah. Kita berjumpa di alam maya saja. Insya Allah. Semoga Allah Ta'ala sihatkan kita semua insya Allah dari segala semua bencana, bala, musibah. Masya Allah. Masya Allah. Tuan-tuan boleh hadirkan diri. Tulis salam, kalam. Imran Kadir. Masya Allah. Salam dan kalam. Allahu Akbar. Masya Allah. Azlam Al-Amin. Masya Allah. Barakallah fih. Masya Allah. Barakallah. Masya Allah. Tuan-tuan boleh hadirkan diri. Menghadirkan diri dalam majlis ilmu Zawawi Ismail, yang mana kita dikerumuni oleh para malaikat sampai ke langit sana. Masya Allah. Majlis kita majlis yang penuh dengan berkat, penuh dengan rahmat, dengan niat untuk kita mempelajari ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu Allah ni terlalu banyak. Semakin kita belajar, semakin banyak yang kita tak tahu. Jadi insya-Allah, tapi supaya apa yang kita pelajari untuk melepaskan tuntutan-tuntutan yang dikenakan ke atas kita semua. Masya-Allah, jangan lupa insya-Allah tuan-tuan semua, salam ma'al hijrah. Masya-Allah, kita esok berada di tahun yang baru 339, hadis yang 2358. Masya-Allah. Sangat gembira, Allah SWT sangat gembira dengan hamba-Nya yang bertaubat. Masya-Allah, kita berada di tahun yang baru. Kita mulakan dengan hidup baru, iaitu kita dengan beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Muhammad Syafzal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana. Sabrimi Siddiq. Masya-Allah. Tuan Haji Sabrimi. Masya-Allah. Ahlan. Masya Allah. Kita berada di tahun baru. Masya Allah. Di tahun 1443. Masya Allah. Sudah pertengahan kurun ke-15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya fattah wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihil fatihina bihadijihim ilal haqiqatil majaza amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, nadarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha summa addaha kama sami'a rubba muballighin aw amin sami'in. Ya, malam ni kita berada dalam juzuk jilid kelima dalam kitab nama-nama Allah, asma'ullah, dalam bab istighfar dan taubat lagi. So kita hampir habis dah bab taubat dan istighfar. Kita akan masuk tajuk baru pula insya-Allah malam ni, iaitu dengan keluasan rahmat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke 2358/35, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala sangat gembira dengan hamba-Nya yang bertaubat. Allah Taala menyukai hamba-hamba-Nya yang bertaubat. Wa 'anil Haris bin Suwaid radhiyallahu anhuma
قال حدثنا عبد الله بن مسعود حديثين أحدهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والآخر عن نفسه وقال إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قائد تحت جبل يخاف أن يقع عليه وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا أي بيده وذنبه عنه ثم قال سمعت رسول صلى الله عليه وسلم يقول لله أفرح بتوبة عبده المؤمن من رجل نزل في الأرض دوية محلكة معه راحلته عليها وطعامه وشرابه فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ فقال ذهبت راحلته فطلبها حتى إذا اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله قال أرجعوا إلى مكاني الذي كنت فيه فأنام حتى عموت فوضع رأسه على ساعدته ليموت فاستيقظ فإذا راحلته عنده عليها زاده وشرابه فوالله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده وقال ورواه مسلم المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسبه رواه بخاري الموقوف على ابن Mas'ud aidan. Syahsam daripada Singapura, Anik Razak, masya-Allah, waalaikumsalam, Muzakkir Syukri, Amri Arba'in. Sayyidina Haris bin Suwaid radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, siapa Sayyidina Abdullah Mas'ud? Khadim Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyediakan semua kelengkapan Nabi sewaktu Nabi di dalam musafir, menyediakan alat, menyediakan tilap, alas Nabi, miswak Nabi, tembok kecil, tombak kecil Nabi dan segala persiapan lota tempat Nabi berwuduk. Beliau adalah khadim Nabi dalam semasa di dalam safar, dan beliau di antara meriwayatkan hadis yang banyak, dan Imam Abu Hanifah telah mengambil banyak hadis daripada Abdullah bin Mas'ud sebagai teras atau sebagai dalil di dalam mazhabnya. Menceritakan kepada kami dua perkara Abdullah bin Mas'ud. Pertama adalah daripada Rasulullah dan kedua adalah daripada dirinya sendiri, iaitu pendapat beliau, iaitu kita panggil dia hadis mauquf. Hadis mauquf. Beliau berkata, sesungguhnya seorang yang beriman melihat dosanya seperti, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabdalah, beliau berkata seorang, yakni pendapat dia, iaitu seorang yang beriman melihat dosanya seperti dia duduk di atas sebuah bukit. Dia duduk di bawah sebuah bukit dan dia merasa takut seolah-olah bukit itu ditimpa ke atas diri. Macam duduk asal di atas bukit, bukit nak jatuh dah tu, nak jatuh dah bukit. Maksudnya begitu takutnya dengan dosa tadi. Sebaliknya seorang pendosa melihat dosanya seperti lalat yang lalu pada hidungnya dan dia menghalaunya dengan tangan, iaitu dia menghalau lalat itu daripada macam di atas batang hidung. Macam tu, dia tak rasa apa. Dosa ni dia tak rasa apa. Dia tak terasa apa dalam dirinya. Macam tu aja. Dia terasa macam tu. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala sangat gembira dengan hamba, dengan taubat hambanya, melebihi daripada seorang musafir yang singgah di padang pasir yang tidak mempunyai sebab kehidupan. Dia duduk situ, dia membawa bersamanya tunggangannya. Di atas tunggangannya terdapat makanan dan minuman, semua siap komplit. Dia meletakkan kepalanya dan tidur sebentar. Apabila dia bangun, dia mendapati tunggangannya telah hilang, telah tercabut lari. Lalu dia mencarinya sehingga apabila dia merasa lapar dan dahaga atau kesusahan yang lain, maka dia berkata, aku akan kembali ke tempatku, aku akan tidur. Aku tidur sebelum ini. Dia pun nak balik semula ke tempat dia.
Aku akan tidur sehinggalah aku mati. Dah tak ada harapan dah, dia akan mati dengan keadaan sedemikian. Allahu Akbar. Dia telah meletakkan kepala di atas lengannya sehingga keadaan orang yang hampir mati, macam nak mati, tunggu mati saja sebab barang habis semua dah hilang. Apabila dia bangun daripada tidurnya, tiba-tiba dia mendapati tunggangannya berada di sisinya bersama makanan dan minumannya. Sesungguhnya Allah sangat gembira dengan taubat. Dalam riwayat sebelum ni, dia tengok macam tu, dia terlampau berkira, dia kata, Wallah wa anta abdi, ana rabbuk wa anta abdi, ana rabbuk wa anta abdi. Akulah Tuhanmu, wahai Allah, engkau hambaku. Di sini dalam riwayat ini tak diceritakan, riwayat sebelum ni telah kita ceritakan. Sesungguhnya Allah SWT sangat gembira dengan taubat hambanya, melebihi kegembiraan lelaki ini dengan tunggangan dan bekalannya. Hadis riwayat Imam Muslim, Bukhari. Imam Muslim meriwayatkan hadis marfu' sahaja, manakala Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini marfu' dan mauquf. Maksudnya marfu' hadis ini ada riwayat mauquf, iaitu mauquf intiha ila sahabah, sampai sahabat saja. Marfu' tu intiha ila Nabi. Maka kalau intiha ila tabi'i kita panggil maqtu'. Masya-Allah, kita berada di awal tahun hijrah. Maka inilah waktu kita bertaubat tu, tak kira masa. Nanti orang marah pula kat kita, bertaubat ni ikut masa je. Tak, sebenarnya kita mengambil kesempatan. Kita mengambil kesempatan sebenar di tahun baru, sebenar di awal hijrah. Maka kita mengambil kesempatan dengan sempena nama-nama itu, tahun-tahun tersebut, kita menyambut dengan kita bertaubat kepada Allah. Bukan semestinya tahun baru ada orang kata nanti bid'ah pula, orang kata tahun baru baru nak bertaubat. Tak, mana kita mengambil kesempurnaan. Kita melihat sesuatu, lihatlah dengan pandangan yang baik. Saya sendiri untuk belajar supaya apa yang kita lihatlah dengan pandangan yang baik. Kita hari ini tinggallah pandangan-pandangan yang songsang, tinggallah pandangan-pandangan yang buruk, pandangan-pandangan yang negatif, yang sentiasa bermain di minda kita. So, lihatlah sesuatu tadi dengan pandangan yang baik. Dengan pandangan yang baik, lihatlah dengan pandangan yang baik. Jangan kita melihat dengan pandangan negatif. So, kita selalu dinegatifkan oleh environment kita, suasana kita. So, dengan hadis ni, biar kita memberi keberangsangan supaya kita berfikiran positif. Kita lihatlah kebaikan. Oh, tak Ustaz, betul kita kena lihat macam tu. Tak boleh kita lihat baik saja. Ya, semua orang lihat jahat, takkanlah kita nak lihat dengan kejahatan juga. Apabila umat Nabi SAW, seorang yang mana tangannya dipotong dengan keputusan Nabi atas sabit kesalahannya pada wanita daripada kaum Makhzumiyah, dipotong tangannya, Nabi menangis. Sahabat kata, Ya Rasulullah, kenapa Tuhan menangis? Tuhan yang hukumkan untuk dikenakan hukuman ke atasnya dengan sabit kesalahan. Nabi kata, jika aku tidak menangis ke atas umatku, siapakah lagi yang akan menangis untuk mereka itu? Jika aku juga mencela mereka, aku juga mengherdik mereka, aku juga tidak menangis dan berdoa untuk mereka, untuk umatku, siapa lagi yang akan berdoa untuk umatku? Siapa lagi akan berdoa? Sahabat kata, kenapa Rasulullah menangis? Rasulullah yang perintahkan perkara ini. Dia kata, itu hak Allah, itu adalah hukum Allah, dan sabit kesalahan, maka aku akan jalankan hukum tersebut. Aku akan jalankan hukum tersebut. Tapi bagi aku akan menangis untuk umatku. Jika aku tidak menangis untuk umatku, siapa lagi akan menangis? Jadi ramai dah orang tengok semua dengan pandangan yang tak baik. So, kita lihatlah dengan pandangan yang baik. Bermula daripada kita yang kecil ini, Masya Allah, agar environment yang baik ini tersebar, dan supaya masyarakat melihat dengan pandangan-pandangan yang positif, bukan dengan pandangan-pandangan negatif. So, kita jangan mengambil dengan pandangan negatif. Kita lihatlah dengan pandangan positif. Allahu Akbar. Kita melihat dengan pandangan positif. Masya Allah. Tak kisah, mungkin ada kesilapan perlu
perlu diperbetulkan. Kita silapan perlu diperbetulkan dari sudut hadisnya sahih dan tak sahih. Tapi lihatlah dengan kebaikan. Lallahu afrahu bi zunubi abdi al-mu'min. Mula Ali Qari rahmatullah alaih. Tengok ulama-ulama, jazakumullahu khaira ahsanul jazak, mereka mentafsirkan perkataan-perkataan Nabi daripada perkataan-perkataan lain hanya untuk menerangkan akan maknanya, dan mereka selalu melihat kepada positif. Mereka mentafsirkan afraha dalam hadis ini ialah arda. Tengok tafsir dia tu. Haji. Tafsir dia. Dalam hadis ini Allah Ta'ala redha. Afraha. Allah Ta'ala redha dengan taubat hambanya yang mukmin. Allah suka, maksudnya bila Allah suka, maksud tandanya Allah redha. Allah redha. Dalam hadis ini terdapat isyarat kepada firman Allah Ta'ala, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. So dia ada balancing dan kesinambungannya, iaitu maksudnya sesungguhnya Allah Ta'ala sangat mencintai hambanya yang banyak bertaubat dan sentiasa menyucikan dirinya. Mula Ali Qari rahmatullah alaih menyebut dalam kitab syarahannya Mirqat. Kita midrash, dia Mirqat, dia letak Mirqatul Mafatih, saya letak Midrajul Fawatih. Saya tiru dia sebenarnya, masdar wazan dia lah, tapi makna lain sikit lah. Dia kata Mirqat, tangga Mafatih, pembuka ilmu juga. Saya letak Midraj, tangga pembuka ilmu juga. Bahawa Imam Ghazali menceritakan daripada Imam Abu Ishaq Al-Isfirajini, bahawa beliau berkata, Imam Ghazali berkata, aku telah berdoa selama 30 tahun supaya aku dikurniakan taubat nasuha, tetapi doaku tidak diterima. Kata menceritakan tentang Imam Abu Ishaq, aku merasa sangat hairan dengan perkara ini. Aku berkata dalam hatiku, subhanallah, satu sahaja keinginan yang aku mohon selama 30 tahun, tapi ia masih belum ditunaikan sehingga sekarang. Kata aku taubat 30 tahun dah, Allah Ta'ala tak terima juga, dia kata. Inilah kemahuan aku. Selepas itu aku bermimpi bahawa seorang berkata kepadaku, adakah kamu merasa hairan? Adakah kamu mengetahui apa yang kamu minta? Sebenarnya kamu meminta supaya Allah mencintai kamu. Adakah kamu tidak mendengar firman Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang banyak bertaubat dan orang-orang yang sentiasa menyucikan dirinya. Adakah kamu menganggap hajat itu hajat yang mudah? Dia kata, selepas aku bermimpi, seorang berkata kepadaku, adakah kamu merasa hairan? Kamu rasa hairan dia? Kenapa? Adakah kamu mengetahui apa yang kamu minta? Kamu tahu tak apa kamu minta 30 tahun sebab apa lah tak bagi tu? Adakah kamu mengetahui apa yang kamu minta? Sebenarnya kamu meminta supaya Allah mencintai kamu. Kamu minta Allah cinta kat kamu. Adakah kamu tidak mendengar firman-Nya? Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertaubat. Allah, kamu minta Allah cinta kat kamu. Allah kata dia mencintai orang yang bertaubat dan orang yang sentiasa menyucikan diri. Adakah kamu menganggap hajat ini hajat yang mudah? Kamu ingat benda ni mudah? So untuk kita suka bahawa Allah mencintai kita, maka jadilah kita hamba-hamba yang bertaubat, hamba-hamba yang kembali kepada Allah. Jika sebelum ni kita dah belajarkan, jika satu kaum tadi dia tak ada dosa, Allah akan nantikan satu kaum tersebut, satu kaum lain yang mana mereka melakukan dosa, dan setelah melakukan dosa mereka bertaubat kepada Allah dan memohon keampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah peluangnya, masa untuk kita bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di hujung tahun dan di awal tahun, supaya agar kita dilihat akan dalam buku catatan-catatan kita ialah di kalangan mereka yang bertaubat kepada Allah. Astaghfirullahalazim, taubat dengan sebenar-benar taubat. Hadis seterusnya 2359. Wan Ali radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbul 'abdal mu'mina al mufattana at-tawwab.
Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menceritakan, meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai hamba yang beriman yang diuji melakukan kebaikan dan beristighfar, yang diimtihankan, yang diimtihan. Hadis ini tidak bermaksud bahawa apabila seorang itu melakukan dosa maka dia mempunyai kedudukan di sisi Allah. Tak. Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala menyukai, mencintai hamba yang beriman yang diuji melakukan dosa dan beristighfar. Bukan maksudnya nak tinggi darjah di sisi Allah. Takut kadang-kadang orang salah faham. Hadis ni macam tu. Sebab tu ulama' cuba terangkan kepada kita maknanya. Jazakumullah khairal jaza, ahsanul jaza pada ulama'-ulama' masya-Allah yang bertungkus lumus dalam seluruh hidupnya, masya-Allah, tidak mengharapkan seapa pun. In ajriya illa 'ala Allah, ma as'alukum alaihi ajra. Aku tak minta apa pun dengan kamu. In ajriya illa 'ala Allah. Ulama-ulama kata daripada firman Allah SWT, kami hanya meminta yang mana ganjaran itu daripada Allah. Menghabiskan masa mereka, menghabiskan kemuliaan mereka, menghabiskan seluruh usia mereka hanya untuk memudahkan umat seperti kita yang penuh dengan kejahilan dan kelekaan dan kealfaan. Bahkan maknanya, dia kata bukan bermaksud seorang yang melakukan dosa maka dia mempunyai kedudukan sisi Allah. Tak, jangan tengok hadis itu berpandangan sedemikian, jangan. Bahkan maknanya ialah seorang yang melakukan dosa kemudian menyesal. Manusia tak dapat lagi daripada dosa. Lepas tu dia menyesal atas dosanya dengan sebab perbuatan dosa tadi. Atau itu lalu bertaubat. Dengan sebab tadi dia menyesal, dia bertaubat bersungguh-sungguh. Maka dialah orang yang hampir dengan Allah. Orang yang bertaubat itu ialah orang yang berhampir dengan Allah. Dia diuji melakukan keburukan supaya dirinya tidak terpedaya dengan sifat ujub. Kadang-kadang satu orang dia tak pernah buat jahat, satu orang dia tak pernah melakukan kesalahan. Jadi Allah uji dia sikit supaya dia tersilap. Untuk apa? Supaya tidak ada sifat bangga, besar diri, wujud, sifat ujub. Dia rasa dia tu baik daripada orang lain. Sebab tu Allah uji. Allah uji tu sebab Allah nak suruh kita tunduk sikit. Kau duk rasa kau hebat, kau duk rasa kau kaya, kau duk rasa kau ni pandai, kau duk rasa kau pintar, kau duk rasa kau segala-gala. So Allah uji seorang itu dengan keadaan-keadaan yang tertentu. Tapi kita ingat, kita tak boleh minta uji, kita minta kesejahteraan. Allahumma inna nas'aluka afiyah. Nabi mengajari kita supaya meminta kesejahteraan. Tetapi Allah uji tadi. Sebab apa? Allah nak tundukkan kita. Jangan kita bersifat bongkak, ujub, besar diri. Jadi kita ni tak dapat lari daripada kesalahan dan kesilapan. Allahu Akbar. Hadis seterusnya, kelebihan ayat la taqnatu min rahmatillah. Wa an Sauban radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma uhibbu anna lid-dunya bihadhihi al-ayah ya ibadiyallazi asrafu ala anfusihim wa la taqnatu az-zumar. Al-ayah wa qala rajulun faman ashraka fasaqata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qal ala wa man asyraka salasa marrat. Sayyidina Sauban radhiyallahu anhu. Sauban juga ialah apa dia? Ialah maula Nabi, hamba yang dibebaskan oleh Nabi. Masa duduk dengan Nabi, gemuk, gempal dia badan dia. Tapi setelah berpisah dengan Nabi, Nabi telah bebaskan dia menjadi merdeka. Allah dia kurus, makan tak lalu, tidur tak lalu, makan tak lalu, dia kurus badan dia. Masya Allah. Sebab tak lihat Nabi SAW berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, aku tidak suka bahawa aku diberi dunia ini melalui pertukaran dengan ayat ni.
Tukar dengan satu ayat saja aku dapat dunia, aku tak suka. Nabi kata, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim wala taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar. Seorang, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas ke atas diri mereka. Hambaku yang melampaui batas, yang melampaui batas yang telah ditetapkan ke atas mereka, yang melakukan dosa. Janganlah kamu berputus asa dengan rahmat Allah. Sesungguhnya Dia, yakni Allah, mengampuni dosa kesemuanya. Sesungguhnya Dialah Allah yang Maha Mengampun lagi Maha Mengasihani. Surah Az-Zumar ayat 53. Seorang lelaki bertanya, bagaimana pula keadaan seorang yang melakukan syirik? Adakah dia juga akan diampun? Kalau orang tu buat syirik, adakah dia akan diampun? Kalau dia buat syirik, adakah dia akan diampun? Allahu Akbar. Rasulullah SAW telah diam, lalu baginda bersabda sebanyak 3 kali, ketahuilah orang yang melakukan syirik juga diampun. Maksudnya dia syirik, dia murtad dan dia syirik menyutukan Allah. So dia diterima taubat. Kecuali orang yang mati dalam syirik, maka Allah tak ampunlah. Ada kalau orang mati dalam dosa besar ke, dosa kecil ke maupun dosa besar, ada chance, harapan bahawa dia akan diampun oleh Allah. Tapi kalau orang mati dalam syirik, dia tak ada keampunan di sisi Allah. Tapi orang yang syirik masih lagi berada dan tidak lagi mati, maka jika dia kembali kepada Allah dan bertaubat kepada Allah, maka Allah menerimanya dan menerimanya untuk kembali kepadanya dan meninggalkan perkara-perkara yang syirik tadi. Ma ahabbu anna lid dunya bihazihil ayah. Maksud perkataan Nabi ialah aku tidak suka. Apa maksud perkataan Nabi? Iaitu aku tidak suka bahawa ayat tersebut ditukar dengan seluruh harta benda di dunia ini. Satu ayat tu tukar dengan seluruh harta benda dunia. Aku tak suka, Nabi kata. Serta aku menyedekahkan di sisi dunia, iaitu ditukar dengan harta dunia dan seisinya. Ditukar dengan harta. Lepas tu harta tu bukan nak guna untuk diri dia. Harta tu bukan untuk guna untuk kemewahan dan kesenangan dia. Tapi harta tu aku sedekahkan ke semuanya harta itu. Atau aku menikmatinya. Aku sedekah semua menikmatinya. Ini kerana keampunan dosa itu satu kebahagiaan yang sangat besar. Ampun dosa tu lebih baik dengan dunia dan isi-isinya. Sayyidina Ali berkata, ala sahibaz zambi la taqnatan fa inna ilaha ra'ufun ra'uf wa la tarhalanna bila iddatin fa inna tariqa makhafun. Wahai pendosa, Sayyidina Ali ni pandai bersyair juga dia. Kata, wahai pendosa, jangan kamu sekali berputus asa. Wahai pendosa, jangan kamu sekali berputus asa. Kita ni di zaman pandemik ni, kita jangan banyak berputus asa dan kita banyak memberi umat ini akan pengharapan dan memberi umat ini supaya berbaik sangka dengan Allah. Jangan sampai putus asa, jangan sampai fedak, jangan sampai melakukan perkara yang dimurkai oleh Allah dengan sebab putus asa tadi. Jadi kitalah sepatutnya menenangkan umat, kitalah sepatutnya mengembirakan umat, dan kitalah sepatutnya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar umat ini terpelihara dan terselamat daripada cengkaman-cengkaman yang boleh mendugakan keimanan seorang itu. Sebab apa? Bimbang datangnya ujian yang boleh menduga keimanan. Kita tak tahu, kita takut dengan ujian, sebab datangnya ujian tadi mungkin boleh menduga keimanan. Boleh menduga keimanan. Kata Rehan kan dalam bimbang datangnya ujian
yang menduga keimanan. Lagu tak sedap, suara tak sedap, tak pandai nyanyi. Sesungguhnya Allah ialah zat yang maha pengasih. Allah ialah zat yang maha pengasih. Allahu Akbar, yang maha penyasih. Sesungguhnya Allah lah zat yang maha pengasih. Ra'ufun ra'uf, fa inna ilaha ra'ufun ra'uf. Ya sahibaz zambi, la taqnatan, la taqnatan. Wahai pendosa-pendosa, janganlah kamu sekali-kali berputus asa. Fa inna ilaha ra'ufun ra'uf, ra'ufun ra'uf, ra'ufun ra'uf. Sesungguhnya Allah ialah zat yang maha pengasih, yang maha pengasih. Janganlah kamu pula berkelana tanpa membawa bekalan. Jangan pergi berkelana, kata Ali. Pergi tu tak apa, kita yakin ke Allah Ta'ala, tak payah bawa makanan, Allah Ta'ala berlaku semua. Jangan kita berkelana, jangan kita bermusafir tanpa berbekal. Sesungguhnya jalan yang ingin ditempuhi amat menakutkan, amat menakutkan. Dua musafir yang besar, satu musafir kat dunia ni pun, jangan kita pergi tanpa bekalan. Jangan kita pergi tanpa bekalan. Kita siapkan bekalan. Kita pada doa, baca doa. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi, la hawla wa la quwwata illa billah. Allah kata kufita, udita, kamu telah diberi petunjuk. Kufita, kamu telah dicukupi dengan bekalan yang telah kamu bawa itu. Ufista, kamu telah diberi keselamatan. Wa yatanahas syaitanu lahu, dan kamu telah terselamat daripada godaan syaitan. Syaitan dijauhkan daripada kamu. Sebab ataupun satu perjalanan ke alam akhirat. Itu maksud Sayyidina Ali. Perjalanan ke alam akhirat, perjalanan yang sangat luas dan sangat jauh. Setiap daripada kita pasti akan ke sana. Setiap daripada kita pasti akan pergi menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Satu hari kita akan berhadapan dengan Allah, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan membuka segala buku catatan-catatan kita di hadapannya, yang mana kita tidak boleh mengingkari lagi terhadap catatan-catatan itu. So Allah Ta'ala kata, wala ubali, aku tak kisah kalau kau datang kepadaku denganmu, aku tak kisah. Jadi kita akan pergi menghadap Allah satu hari nanti. Perjalanan itulah yang kita memerlukan bekalan. Maka berbekallah kita dan buatlah persiapan untuk menghadapinya. Dan bawalah bekalan-bekalan. Bawalah amalan-amalan. Yang paling besar, bawalah harapan dan sangkaan baik kita pada Allah. Sebab apa? Sesungguhnya ia amat menakutkan. Jalan yang kita nak lalu ni, dia amat menakutkan. Terlalu amat menakutkan. Seorang dalam kubur, tak ada orang teman. Bangkit pada masa nafsi-nafsi, akan ditimbang oleh Allah di atas neraca. Allah, kita gambarkan kita keseorangan. Cuba kita fikir keadaan-keadaan itu yang kita akan lalu. Supaya apa? Kita dapat insaf. Kita dapat mengenali diri kita. Allahu Akbar. 2361-38 hadisnya, syirik merupakan halangan antara hamba dan Rabb-Nya. Syirik merupakan halangan di antara hamba dengan Rabb-Nya. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala azza wa jalla la yaghfiru li abdi ma lam yaqa'il hijab. Qalu ya Rasulullah wa mal hijab? Qala innal mauta nafsu wa hiya musyriqatun. Rawahu ahadisa salasa al-Ahmad, rawahu Baihaqi al-akhir fi kitab al-bu'su wan nusyur.
Sayyidina Abu Zar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mengampuni dosa seorang hamba selagi tidak terdapat hijab. Allah akan ampun dosa kita selagi kita tak terdapat hijab. Para sahabat bertanya-tanya selalu, sahabat ni manusia yang paling ajaib, yang ajib, tak faham, terus tanya, ya Rasulullah, apakah itu hijab? Baginda bersabda, seorang yang mati dalam keadaan syirik. Semoga Allah SWT selamatkan kita mati dalam keadaan syirik. Keturunan kita, zuriat kita, kawan-kawan kita, anak isteri kita, keturunan kita, ialah saudara mara kita dan seluruh umat Islam terselamat daripada meninggal dalam keadaan syirik. Dosa selain syirik berkemungkinan diampun di sisi Allah. Mungkin diampun oleh Allah dosa yang berkenaan dengan selain daripada syirik. Wa anhu wa Nabi Zarrin radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man laqiyallaha la ya'dilu bihi syai'a fid dunya summa kana alaihi misla jibalin zunubun ghafarallahu lahu. Wa Baihaqi rawahu Baihaqi fi kitabil bu'su wan nusyur. Sayyidina Abu Zar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bertemu Allah dalam keadaan dia tidak berpaling daripadanya dan pergi kepada selainnya di dunia, kemudian dia mempunyai dosa seperti gunung-gunung, maka Allah tetap mengampuninya. Dia mengharapkan rahmat Allah. Kita sentiasa mengharapkan rahmat Allah. Allahu Akbar. Itu yang paling penting. Kita takut kepada dosa kita, tapi kita berharap kepada rahmatnya. Sebab itu iman bainal khauf war raja, iman di antara takut dan harap. Imam Baihaqi meriwayatkan dalam kitabnya Al-Bu'su wan Nusyur. Khair, penerangan. Hadis ini menerangkan keluasan rahmat Allah. Rahmat Allah ni bab tu nak mari dah ajib. Musannif ni ajib pengarang. Dia akan bawa satu bab, dia akan bawa satu-satu bab dan istighfar, dan akhir bab tu, dekat-dekat akhir tu dia akan bawa satu hadis yang mana dia akan sambungkan dengan bab yang seterusnya. Kan hadis ini menerangkan keluasan rahmat Allah. Nanti kita akan baca bab baru, keluasan rahmat Allah. So musannif ajib. Dia Mishkat ni di antara satu kitab hadis yang mana susunan hadis yang disusun oleh penyunting ini, yang disusun oleh, kita panggil muallif ini. Muallif ni penyusun lah. Musannif penulis, muallif ni penyusun, disusun balik hadis-hadis tadi dan dibagi penerangan sedikit sebanyak tentang hadis itu. Dia susun tu cantik. Banyak ulama-ulama mengatakan susunan hadis yang dibawa dalam Mishkat terlalu indah dan umdah. Allahu Akbar. Allah tetap mengampunkan dosa-dosa hamba-Nya walaupun dosa itu seperti gunung dan bukit. Walaupun bukit besar mana pun, walaupun gunung besar mana pun, jangan syirik saja dengan Allah dan berharap kepada akan rahmat-Nya, berharap kepada rahmat dan keampunan-Nya. Hadis terakhir dalam bab ini iaitu hadis 2363-40, orang bertaubat seperti orang yang tidak melakukan dosa. Ajib. Wa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, at-taibu min az-zambi kama la zamba lahu. Rawahu Ibn Majah wa Baihaqi fi Syu'abil Iman wa qala tafarrada bihi Nahraniju wa huwa majhulun. Wa fi Syarh Sunnah rawahu anhu mawqufan qala an-nadamu taubatun wat-taibu kama la zamba lahu. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang yang bertaubat daripada dosa seperti orang yang tidak mempunyai dosa, macam seolah tak ada dosa. Hadis riwayat Imam Ibn Majah, Imam Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman. Imam Baihaqi berkata hadis ini yang rawinya Nihran meriwayatkan secara tafarrud, maknanya dia berseorangan dalam periwayatan ini. So riwayat dia tafarrud.
berseorangan pendapat. Dia satu jamhur. Jamhur ni iaitu satu siqah. Siqah walaupun dia seorang yang siqah yang dipercayai, tapi riwayatnya bersalahan dengan riwayatus siqat, iaitu orang-orang yang siqah, maka riwayat dia syaz, dan riwayat itu kita tak boleh pakai. Itu maksudnya tu. Tapi tak boleh pakai, tapi mafhum dia tu tak salah, sebab mafhum di dalam hadis-hadis lain kebanyakan ada sama mafhum dengan hadis ini. Nafsi hadis ini ialah mungkin dia secara mauquf ataupun tafarrud. Dinyatakan bahawa hadis ini meriwayatkannya secara mauquf, yakni secara hanya kepada sahabat saja. Dia berkata menyesal ialah taubat orang yang bertaubat seperti orang yang tidak mempunyai sebarang dosa. Ini hadis mauquf lah yang diriwayatkan. Okey. Penerangan, seorang yang bertaubat hendaklah betul-betul taubat kita betul-betul menyesali akan dosa-dosa yang dilakukan. So kita ada 3 syarat taubat. Pertama, kita betul-betul menyesal, kita panggil dia an-nidamah. So hadis terakhir kita ingatkan balik, iaitu kita bertaubat dan beristighfar. Untuk taubat dan nasuha, taubat untuk sebenar-benar taubat kita panggil dia taubatan nasuha. Taubat nasuha, berjanji tak nak buat lagi dah, tak ulang lagi dah. So dalam 3 syarat taubat tu mesti ada 3 syarat. Supaya apa? Kalau kita tentukan syarat tadi, maka kita akan sentiasa melihat kepada syarat itu, kita akan meraihkannya, dan kita ada satu perkara di hadapan kita sebagai guideline. Supaya guideline dengan taubat, kamu kena ada 3 ni, tak boleh saja ya Allah ampun dosa, tak. Dia ada guideline dia, supaya nak tengok adakah taubat itu benar-benar berlaku ataupun tidak. Jadi untuk taubat nasuha ni ialah kita kena ada 3 syarat. Pertama ialah betul-betul menyesali dengan perkataan nidamah. Nidamah ni betul-betul menyesal akan perbuatan dosa dan kesalahan yang telah dilakukan oleh si hamba tadi atau diri kita, dan mana-mana hamba betul-betul menyesali akan perbuatan tersebut. Kedua, al-wa'dah, berjanji. Berjanji tidak akan melakukannya lagi. Al-wa'dah, berjanji. Tadi menyesal, lepas tu janji dah, berjanji. Inna wa'dallahil haq. Allah Ta'ala dia tak lupa janji. Jadi bila kita berjanji, jangan kita melupai janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Ta'ala dia tak pernah melupai janji. So kita letak dalam perjanjian tadi, jangan kita melupai janji itu, sebagaimana Allah tak pernah melupai akan janjinya. Apa janji kita? Ya Allah, aku tak nak buat dah, tak nak ulang lagi dah. Tadi menyesal, ni tak nak ulang dah. Ketiga, azam, bercita-cita, berazam sampai bila-bila tak nak buat lagi dah. Sampai bila-bila tak nak lakukan. Syarat taubat digariskan ulama. Allah menerima taubat yang dilakukan dengan sebenar-benarnya. Allah Ta'ala berfirman, wa huwallazi yaqbalu taubata an ibadih. Terjemahnya surah Asy-Syura ayat 25. Allah lah zat yang menerima taubat daripada hamba-hambanya. Jika seorang itu beristighfar, maka tanpa taubat, maka dia masih tetap mendapat ganjaran beristighfar. Dia tak menafikan, misalnya kalau satu orang tu ada dosa, dia tak bertaubat. Bila-bila dia tak bertaubat, so taubat dia tak terima, istighfar dia tak terima, so istighfar dia tetap diterima. Istighfar tetap dia diterima. Istighfar tetap diterima. Cuma dosa besar dan taubat ini mestilah kita ulang. Jadi bab taubat sudah mengakhirinya. Masya-Allah, kita agak lama sedikit di dalam bab taubat ni. Saya sengaja lamakan sedikit supaya betul-betul kita nak meresapi dalam kehidupan kita, betul-betul kita nak masuk dalam hati kita. Kita sentiasa menyerah diri, kita sentiasa
mengadu hal kita, dan kita sentiasa kembali kepadanya. Kita kembali kepadanya. Kita kembali dengan tangan yang kosong, tak ada apa pun, tak ada seutas benang pun di pada pakaian kita. Sebagaimana kita asal datang, begitulah kita akan kembali. Hadis seterusnya, bab seterusnya, bab mengenai keluasan rahmat Allah. Tadi bab taubat. Taubat dia tak boleh putus dengan rahmat. Taubat dan penyesalan, azam dan berjanji tak boleh putus dengan rahmat. Sebab tu Allah Ta'ala kata, bersini musannif membawa bab rahmat. Kadang-kadang orang tu dia sampai dia putus asa sangat. Dia dah tension sangat. Dia dah tension, dia dah agak putus asa dah. Dia putus asa dengan dosa-dosa dia. Dia dah rasa teruk dah. Jangan putus asa. Jangan putus asa bahawa Allah itu mempunyai rahmatnya yang luas, keampunannya yang luas. Rahmat Allah itu mendahului kemurkaannya. Rahmat Allah ni mendahului daripada kemurkaannya. Rahmat Allah ni mendahului daripada kemurkaannya. Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma qadallahu khalqa kataba kitaban fahuwa indahu fawqa arsyihi inna rahmati sabaqat ghadabi wa fi riwayatin ghalabat azabi darakat ghalabat ghadabi muttafaqun alaih. Allah terjatuh pula. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tak kala Allah Subhanahu wa taala selesai mencipta ciptaannya, iaitu makhluk-makhluknya, menciptaan makhluk-makhluknya. Dengar tak mic Maulana mic jatuh ya, malak jatuh, dia tengah syok tadi. Dia tengah syok, tengah gharak, tenggelam dia panggil. Tengah tenggelam tadi. Harakat-harakat yang dilakukan sehingga tak sedar. Apa dia tak sedar? Mic sampai jatuh kat bawah. Kesian tuan-tuan semua tak dengar. Mic ustaz jatuh. Ya. Mic jatuh lah tu. Dia tengah terlampau gharak. Terlampau asyik. Allahu Akbar. Moga Allah Ta'ala ampun dosa-dosa kita semua. Ya Allah, banyaknya dosa. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan. Okey, dah jelas, masya-Allah, alhamdulillah. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tak kala Allah selesai mencipta ciptaannya, makhluk-makhluknya, maka Allah menulis sebuah kitab. Allah telah tetapkan dan telah tuliskan takdir pada sebuah kitab. Lalu ia berada di sisinya di atas arasy. Kitab tadi berada di sisi Allah yang diletak di atas arasy. Sesungguhnya apa kitab itu? Tulisan tadi, menulis tadi. Allah Ta'ala kata, sesungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku. Dalam riwayat lain, sesungguhnya rahmatku mengatasi kemurkaanku. Hadis muttafaq alaih. Dalam hadis ini merupakan berita gembira daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini merupakan kabar gembira, berita gembira daripada Allah bahawa rahmat Allah, bahawa rahmatnya, yakni rahmatnya Allah itu mendahului kemurkaannya. Satu kemurkaan, kemarahan dia, kemurkaan dia, tapi rahmat Allah ni dia cepat. Sebab itu kita perlu lakukan amalan-amalan yang boleh menyejukkan kemurkaan Allah. Amalan-amalan yang boleh menyejukkan kemurkaan Allah ialah kita berulang alik ke masjid. Orang-orang yang berulang alik ke masjid, so dah dapat peluang dah. Siapa yang dah masya-Allah dah memenuhi syarat-syarat syarat-syarat tadi, dah boleh datang ke masjid dah. Boleh patuhi SOP dah, boleh datang ke masjid dah, ramai-ramai ke masjid, nak imarahkan masjid yang mana boleh yang boleh menyejukkan kemurkaan Allah. Allahu Akbar.
Hadis ini merupakan berita gembira daripada Allah bahawa rahmatnya mendahului kemurkaannya. Kita tidak dapat membayangkan betapa luasnya rahmat dan keampunan Allah. Tak boleh, tak ada siapa sangka rahmat Allah tu luas. Tak ada siapa sangka. Dan tak ada siapa boleh nak bayangkan rahmat itu. Buat dosa tu, kan? Ada Sayyidina Musa AS buat dosa tu. Tengok kiri, kanan, depan, belakang tak ada. Tengok ke atas. Ya Mallah, Ya Mallah. Hai Zat yang mana, Ya man la darrahu zunub, Ya man la darrahu zunub, Allah wa la yanqusul maghfirah, Ya man la darrahu zunub wa la yanqusuhul maghfirah. Hai Zat yang tidak sedikit pun dosa itu memudaratkannya, dosa-dosa itu memudaratkannya, dan yang tidak pernah berkurangan dengan pengampunan. Ighfir zunubana, ampunlah dosa kita semua. Jadi kemurkaan Allah. Jadi kita tidak dapat melihat dengan jelas bahawa rahmat Allah itu terlalu luas dan menutupi seluruh makhluk ciptaannya. Perkara ini berbeza dengan kemurkaannya. Setiap saat yang berlalu pada diri seorang hamba, pasti ada rahmat Allah bersamanya. Kita fikir setiap saat yang kita lalui, banyaknya rahmat Allah tu, luas dan banyaknya rahmat Allah yang kita, Allahu Akbar, dijaga seluruh anggota kita, dijaga oleh sendi-sendi kita. Dan kita belajar dalam hadis dulu, ada malaikat-malaikat yang menjaga kita, yang mana akan menyelamatkan kita daripada perkara-perkara mudaratkan. So Allah buat nizam ini untuk membantu kita. Oh, rahmat dia banyak setiap waktu yang ada pada kita. Allahu Akbar. Manusia terlalu lemah. Kita ni memang lemah. Memang lemah. Satu alfa pula, mungkir janji pula. Lemah daripada menunaikan hak mensyukuri nikmat. Lemah daripada menunaikan hak, yang mana hak itu yang kita boleh menuntut atau mensyukuri nikmat Allah. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا يُؤَاخِذُ اللَّهَ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ. Maksudnya, kalaulah Allah menyeksa manusia disebabkan kezaliman mereka, tentulah dia tidak akan membiarkan sesuatu makhluk yang bergerak pun yang tinggal di muka bumi. Satu manusia pun, seorang pun tak boleh nak bergerak tau. Kita kan, bila kita berada di satu tempat yang dikawal orang, kita tak boleh nak bergerak. Bergerak salah, berdiri salah, bangun salah. Jadi tak ada ruang membiarkan makhluk pun bergerak sedikit pun di atas muka bumi ini. Jika Allah mengira setiap kezaliman itu, Allah tengok, kira satu-satu, macam mana kita kira satu-satu kesalahan orang, maka natijahnya ialah tidak akan tertinggal satu perkara pun yang akan tertinggal di atas muka bumi ini. Kalau kira sosok tak ada benar tinggal. Kalau kau ni kira dosa aku banyaknya lah, kau nak kira kesalahan aku banyaknya lah, tak ada satu kau hak baik. Tengoklah hak baik. So jika Allah mengira setiap kezaliman, satu-satu kezaliman tu Allah kira, maka natijahnya apa, keputusan dia, apa natijah dia, ialah tidak akan tertinggal satu perkara pun yang akan tertinggal. Jadi tidak akan tertinggal, tak ada baki lagi dah, tak ada baki dah satu perkara yang akan ditinggalkan di atas muka alamnya. Habis semua dikira zalim lakorah. Walaupun para hamba banyak melakukan kesalahan dan dosa, namun Allah tetap memberi rezeki kepada mereka. Bagi makan juga berapa kali sehari, bagi minum hak mahal-mahal lagi, makan hak enak-enak lagi. Ya Allah, nikmatnya makan pun dengan penuh nikmat dan lazat untuk umat ini. Azab ditangguhkan dan tidak diturunkan terus. Tak, biar dulu. Allah Ta'ala kata biar dulu.
tetapi dilambatkan supaya mereka yang melakukan maksiat ada jalan untuk bertaubat. Ada jalan lagi. Biar dulu, tengok dulu. Jangan duk cepat cari kesalahan orang. Biarlah hak bersalah tu bertaubat dulu. Ini merupakan keadaan yang berlaku di dunia ini pada hari kiamat. Maka lebihlah lagi Allah Ta'ala bersifat pemurah. Rahmat di dunia ini tidak boleh dibandingkan dengan rahmat di akhirat, kerana muamalah di akhirat lebih besar. Rahmat Allah tu lebih besar lagi daripada kesalahan kita. Lebih besar lagi rahmat itu yang melampaui, yang mana an yataghammadani bi rahmati. Nabi kata Aisyah, pada hari itu daku ditenggelami rahmat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima taubat kita dan menjadikan kita manusia-manusia yang bertaubat, manusia-manusia yang inabah, yang kembali kepadanya. Al-inabah, orang yang kembali kepadanya. Dan orang-orang yang inabah inilah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi petunjuk dan hidayat kepadanya. Inabah, man yunib wallahu yahdi ila man yunib. Yunib tu inabah, ila man yunib, orang yang kembali kepada. Jadi sebab itulah kita kena sentiasa rujuk dan kembali kepada Allah. Semoga Allah golongkan kita daripada golongan hamba-hambanya yang mendapat maghfirah dan keampunannya, yang diberi taufik untuk melakukan kebaikan dan dihindarkan segala kejahatan dan keburukan, dan dihindarkan daripada dipegang atas kesilapan, agar diberi masa dan peluang untuk kita bertaubat kepada Allah. Aku qouli hadza, astaghfirullahal azim li wa li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wa lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wa amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya zal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin wa ya arhamar rahimin wa ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, Maha agung Zat-Mu, maha mulia kekuasaanmu, maha segala-gala yang menjadi milik-Mu. Ya Allah, demi Zat-Mu, demi kemuliaan-Mu, demi kebesaran-Mu, demi pengampunan-Mu, demi maha luasnya rahmat dan pengampunan-Mu, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami semua. Ampunilah dosa-dosa kami semua. Kami hamba-Mu yang penuh dengan dosa dan noda. Kami hamba-Mu yang penuh dengan kesilapan dan perkara-perkara yang melampaui batasan daripada setiap perintah yang telah Kau perintahkan kepada kami, atau yang mana kami melakukannya dengan keinginan dan syahwat kami, meninggalkan jalan kebenaran yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, maafkanlah kami. Ya Allah, Maha Pengampun Zat-Mu, Maha Penyayang Zat-Mu, Maha segala-gala yang menjadi milik-Mu. Ampunilah kami, ampunilah dosa-dosa kami, ibu bapa kami, mertua kami, dan orang-orang yang kami kenali. Dan ya Allah, ampunilah dosa sahabat handai kami. Dan ya Allah, ampunilah dosa-dosa kesemuanya. Berilah petunjuk pada kami dan saudara kami. Ya Allah, tolonglah kami, hindarilah kami daripada perkara bala dan musibah ini. Ya Allah, dekatilah kami kepada Zat-Mu. Jadilah kami orang-orang yang sentiasa kembali dan bertaubat padamu, ya Allah. Ya Allah, jangan singkirkan kami, jangan singkirkan kami daripada rahmat-Mu, kerana dosa dan noda kami, kerana kesilapan yang telah kami lakukan berulang-ulang kali. Ya Allah, Maha Agung Zat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahil alamin.
Taqabbalallahu minna wa minkum. InsyaAllah kita bertemu di malam Rabu nanti insyaAllah. Dan minggu ni jangan lupa kita ada daurah yang ke-28 insyaAllah. Kita akan mulakan hari Jumaat. Tuan-tuan yang sudah ada bolehlah berdaftar insyaAllah untuk daurah seterusnya insyaAllah. Untuk kita mengutip ilmu-ilmu Allah Subhanahu Wa Taala setakat mana yang kita mampu, insyaAllah nanti kita akan tunjuk di hadapan Allah, ya Allah, inilah yang kami mampu lakukan dan inilah yang mampu Ustaz berikan pada tuan-tuan semua. Semoga kita digolongkan dengan orang-orang yang beramal. Amin. Amin.